Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam Pendakwah Teknologi. Dalam video kali ini, saya akan tunjuk kepada anda satu benda yang saya rasa boleh menimbulkan kontroversi. Jadi sila tengoklah sampai habis video ni. Pernah tak anda dengar orang cakap ada cara untuk tipu location GPS pada telefon anda? Kalau sebelum ni saya selalu tengoklah cara-cara nak buat macam orang kata apa fake GPS menggunakan telefon Android, di mana kita boleh install satu-satu aplikasi itu dalam handphone Android kita dan kita boleh set location pada handphone tersebut. Dan apabila kita buka satu-satu aplikasi, contohnya Waze dan sebagainya, dia akan tunjuk location yang kita dah set tadi melalui aplikasi fake GPS tu. Tapi kali ni saya nak tunjuk dekat anda macam mana kita boleh buat benda yang sama menggunakan iPhone. Jadi sebelum tu saya nak minta maaf lah sebab untuk keseluruhan video ni saya tak buat screen record ataupun screen capture. Seperti yang anda boleh tengok sekarang ni, saya memang record laptop dan juga handphone saya secara fizikal. Jadi tujuan dia adalah untuk membuktikan bahawa ini bukan satu benda yang saya edit. Dalam video ni saya menggunakan sebuah iPhone X yang mana saya dah install iOS yang terkini iaitu 14.4 semasa saya tengah record video ni. Dan iPhone ni saya tak jailbreak. Maksudnya memang ini adalah iPhone dalam keadaan original dengan operating system original tanpa sebarang perubahan. Jadi dalam episod kali ini saya akan tunjuk kepada anda macam mana orang tipu location ataupun pergerakan menggunakan iPhone. Seperti apa yang anda boleh tengok dekat sini, saya punya iPhone X ni bersambung dengan saya punya laptop ataupun MacBook ni menggunakan kabel iPhone biasa, iaitu kabel Lightning to USB itulah. Dalam MacBook saya ni ada satu application di mana saya boleh masukkan apa-apa lokasi yang saya nak ke dalam application tu, dan aplikasi ni pula akan ubah location GPS dalam phone saya. So seperti yang anda boleh tengok sekarang ni, saya dah set saya punya current location untuk berada di Masjid Putrajaya. Dan bila saya duk buka aplikasi dekat dalam saya punya iPhone ni, sama ada Waze ataupun Google Maps ataupun Apple Maps, kesemua location saya menunjukkan seolah-olah saya sedang berada di Masjid Putra sekarang ni. Macam apa yang saya dah cakap pada awal video, iPhone ni tidak di jailbreak dan saya tak install sebarang aplikasi yang pelik-pelik dalam dia. Ini adalah iPhone biasa yang mana saya cuma install aplikasi-aplikasi normal untuk tunjuk location seperti Waze, Google Map, Strava dan sebagainya dan untuk demo video ni. Selain daripada tu, memang tak ada aplikasi yang pelik-pelik. Jadi sekarang ni, jom kita try demo sikit menggunakan aplikasi Waze. Jadi kalau sebelum ni, saya berada di Masjid Putra. So sekarang saya nak ubah location saya katakanlah kepada KLCC. Jadi kalau anda tengok dekat sini, location seterusnya saya adalah di KLCC. Kalau bila saya tekan Go ni, anda boleh tengok terus dekat dalam saya punya iPhone, location saya terus berubah kepada Petronas Twin Tower. Kalau saya nak tunjuk lagi, contohnya saya nak ubah location saya kepada jalan dekat Jalan P. Ramlee ni lah. Bila saya tekan Go lagi kepada location ni, anda boleh tengok saya punya location dalam Waze tu terus berubah ke Jalan P. Ramlee. Anda boleh set mana-mana saja location yang anda nak. Contohnya katakanlah sekarang saya nak berada di Melaka. So bila saya cari katakanlah nak duduk dekat tengah-tengah Melaka ni, bila saya pilih location dekat tengah Melaka sekarang ni, saya punya telefon pun dekat dalam Waze tu akan tunjuk bahawa seolah-olah saya berada dekat tepi Sungai Melaka. Apa kata kita test tempat yang jauh sikit? Kalau sebelum ni kita punya location semua dekat belah Semenanjung, apa kata kita try pergi dekat Sabah pula? Kalau anda tengok dekat sini, bila saya tekan Sabah, saya boleh tekan Go dan location dalam phone saya ni terus tunjuk bahawa saya tengah berada somewhere lah dekat tengah-tengah Sabah tu. Kalau macam tadi tu saya just main tekan suka hati je Sabah dan saya pilih saja location yang mana ada. Katakanlah saya nak pergi kepada location yang lebih spesifik. Katakanlah ke Kota Kinabalu contohnya. So jom kita pergi ke Kota Kinabalu pula. Jadi bila saya cari Kota Kinabalu ni, saya dapatlah satu result Kota Kinabalu di Sabah. So bila saya pilih location tu, maka anda boleh tengok dalam peta ni dia berada di tengah-tengah Kota Kinabalu tu. So macam kalau siapa-siapa yang pernah pergi kat Sabah, anda tengok ini adalah dekat tepi pantai tu lah. Alright, so bila saya tekan Go, dalam Waze saya menunjukkan seolah-olah saya sekarang ni tengah berada dekat tepi dekat tempat orang duduk berjalan-jalan selalu kat Kota Kinabalu Sabah tu. Jadi sekarang ni anda dah boleh tengok lah di mana saya boleh tukar lokasi nak pergi ke Sabah, Melaka dan sebagainya. Tapi sekarang ni saya nak tunjuk dekat anda satu benda yang lagi sempoi, di mana saya boleh simulate
seolah-olah saya tengah duk berjalan-jalan dekat sana. Jadi saya akan pilih 2 point. Contohnya sekarang ni saya ambil public market ni sebagai saya punya point pertama. Jadi saya akan tunjukkan dekat orang seperti seolah-olah saya tengah duk berjalan daripada market ni nak pergi ke Filipino market. So bila saya dah set di antara 2 point A dengan B tu, dan bila saya tekan go di dalam application tu, apa yang akan berlaku adalah aplikasi ni akan tolong simulate pergerakan saya. Dan apa yang lagi best adalah saya boleh set kelajuan pergerakan saya tu. Tapi saya akan tunjuk lepas ni lah. Tapi buat masa sekarang ni anda tengok dalam waist saya ni, saya seolah-olah tengah duk bergerak. So katakanlah saya nak buat jalan laju lagi sampai 100 km sejam. So bila anda tengok dalam waist, pergerakan saya pun memang laju seolah-olah 100 km sejam. Jadi ini yang bahaya sebab dia bukan hanya boleh set location, malah dia boleh simulate pergerakan. Okay, so sekarang jom kita try buat benda yang lagi dahsyat sikit. So apa yang saya nak buat sekarang ni, saya nak simulate seolah-olah saya tengah duk bawa kereta dan waist akan tunjukkan pergerakan saya tengah duk bawa kereta tu. Kalau sebelum ni kita duk ada dekat Sabah, so sekarang ni saya dah set balik location saya untuk berada somewhere dekat tengah KLCC itulah. Jadi kalau anda tengok dekat dalam waist tu, saya seolah-olah sekarang ni berada dekat Jalan Ampang, dekat depan Petronas Twin Tower tu lah. Okay, so katakanlah saya nak pergi ke satu tempat, katakanlah contohnya somewhere lah di Cyberjaya. So bila saya tekan search Cyberjaya ni, dia akan peta tu akan tunjukkan lah lokasi kat Cyberjaya. So kita tengok dekat sini, ni satu tempat yang best jugalah untuk contoh. So katakanlah Majlis Perbandaran Sepang ni. So kita akan simulate pergerakan tengah duk naik kereta daripada KLCC ke Majlis Perbandaran Sepang. Jadi mula-mula apa yang saya akan buat, saya akan cari dulu Majlis Perbandaran Sepang tu dekat dalam saya punya waist. So saya nak tengok location dekat sana. Okay, so kita dah jumpa Majlis Perbandaran Sepang. So apa yang saya akan buat seterusnya adalah saya akan run simulation untuk pergerakan saya daripada KLCC ke Majlis Perbandaran Sepang. Dan saya akan start waist untuk start saya punya driving tu lah. Dan sekarang saya nak set dia punya kelajuan juga sebab kita akan duduk dalam kereta, jadi kereta akan dalam laju lah. So saya set dululah 98 km sejam contohnya. Jadi bila anda tengok, bila saya dah start waist tu, sekarang ni seolah-olah saya tengah duk drive ikut jalan yang waist bagi. Jadi kalau saya nak menipu orang, maka apa yang saya boleh buat adalah saya boleh tunjuk saya punya screen handphone ni dan beritahu kat mereka kata, okay, saya sekarang ni tengah duk drive nak pergi ke Majlis Perbandaran Sepang, nak sampai dalam setengah jam lagi lah. Jadi bila orang tengok screen phone saya ni, mereka akan percaya seolah-olah saya tengah duk drive sekarang. Okay, jadi kalau anda tengok dekat sini, jalan yang saya tengah duk lalu kot dalam peta application ni, dia lain sikit daripada jalan yang Waze duk lalu. So kalau anda tengok dalam Waze, dia tunjuk jalan tu tengah duk jam. So kalau kita nak bagi nampak macam benda ni lebih realistik, bila kita lalu jalan yang tengah jam, kita slow down kan kereta tu. So seolah-olah macam kita tengah lekat dalam jam. Satu benda yang application ni tak ada adalah dia tak ada real time traffic. Jadi kadang-kadang anda boleh tengok bila anda tekan Waze ataupun Google Map untuk pergi daripada satu tempat ke satu tempat, jalan yang dia Waze bagi tu lain lah. Tapi jalan yang application tu simulate lain. Jadi sebab itu anda kena tengok balik jaluan yang anda pilih sebab kadang-kadang dia tak sama. So sekiranya berlaku benda yang tak sama macam ni, kita boleh ubah Waze untuk recalculate balik route supaya dia mengikut route yang kita tengah duk jalan sekarang ni. Jadi kita boleh tekan Waze untuk tunjuklah laluan yang ada. So saya pilih routes ni, so anda tengok dia ada banyak-banyak option lah yang berdasarkan apa yang boleh calculate. So saya nak pilih nombor 2 ni yang lambat sikit, 51 minit. So bila anda tengok, sekarang laluan Waze tu adalah sama macam laluan yang tengah disimulate dalam laptop saya. Jadi kalau orang tanya kenapa jauh sangat ataupun kenapa ubah jalan, cakap je lah, kata oh saya terlepas simpang ke, saat jalan sana ada accident ke. Pandai-pandai. Jadi kalau anda tengok dekat sini, anda ada 51 minit untuk buat apa saja yang anda nak, di mana orang lain semua akan ingat anda tengah duk bawa kereta nak pergi daripada KLCC ke Majlis Perbandaran Sepang. Okey, so aplikasi seterusnya yang kita akan test adalah Strava ni. So Strava ni adalah aplikasi yang kita tengok orang yang suka jogging dan naik basikal selalu pakai. Dia akan record dia punya aktiviti dan kemudian dia akan upload lah ke social media. Dia akan cakap lah kononnya hari ni dah lari 10 km lah, naik basikal 200 km lah apalah. Okay, so sekarang saya akan tunjuk macam mana saya nak tipu seolah-olah saya tengah duk berlari dekat Putrajaya. Jadi kat dalam laptop saya tu saya dah set seolah-olah sekarang ni saya berada dekat bulatan depan Masjid Putrajaya tu.
Dan aktiviti jogging saya ni, saya nak jogging melintasi Putra Bridge ni lah. So location saya bermula daripada lingkaran Putrajaya tu dan saya akan akhir bila dah melepasi jambatan tu. Lepas tu dalam masa yang sama saya nak set kelajuan saya ni dalam 9km sejam. Saya pun tak tahu orang lari berapa laju. Alright, so bila saya dah simulate benda tu, maka saya tekan Strava untuk record saya punya aktiviti tu. Jadi kalau anda boleh tengok dekat sini, Strava tengah tunjuk saya tengah duk bergerak daripada Putra punya square tu nak melintasi Putra Bridge tu. So sekarang ni kita biar dulu application ni simulate lah perjalanan tu sampai habis. Okay, so simulation tu dah habis. So sekarang kita stop kita punya Strava, kita tekan finish, lepas tu kita save activity tadi tu. Jadi bila kita buka dekat kita punya recent activity tu, nampaklah kita punya evening run ni, sebab dia ambil video ni masa belah petang. So dekat dalam dia punya statistik ataupun analisis ni, dia boleh tunjuk lah kita punya perjalanan lah, jarak yang kita dah lalu lah, berapa lama kita duduk berjalan kononnya. So semua nampak macam seolah-olah memang kita buat benda tu betul. Dan kalau kita tekan kat peta ni, kalau macam saya ambil dia punya dia punya hybrid view tu, jadi bila kita share benda ni kat media sosial, kalau orang tengok, nampak seolah-olah macam saya cross Putra Bridge tu. Tadi kita dah test Waze dengan Strava, sekarang kita test pula simulation untuk tunjukkan seolah-olah macam kita tengah duk drive menggunakan Google Map. So kali ni saya nak buat saya punya perjalanan, kononnya saya duduk ada dekat Komta di Pulau Pinang tu. So daripada Komta ni saya nak tengoklah kat mana saya nak jalan kat Pulau Pinang. So antara tempat yang popular Pulau Pinang tu kat Batu Feringgi kan. Okay, so dekat sini saya tengok dalam Google Map ni, okay, dia ada Batu Feringgi Night Market. Okay, so sekarang saya akan set location yang saya nak pergi dalam application ni daripada Komta Pulau Pinang tu ke Batu Feringgi Night Market ni. So saya akan pilih salah satu point yang depan night market ni sebagai saya punya destination. Okay, so sekarang ni saya akan start Google Maps dan dalam masa yang sama saya akan run simulation tu. So sekarang simulator ni akan tunjukkan perjalanan saya daripada Komta ke night market. Dan memandangkan kita duduk dalam kereta, saya set lah kita punya average speed tu dalam 58km macam tu lah. Nanti boleh ubah-ubah lah benda ni. Jadi bila anda tengok dekat Google Maps tu, anda akan nampak seolah-olah macam saya tengah duk drive kereta. Untuk nampak benda ni lagi realistik, kita boleh ubah kelajuan pada simulator tu. So contohnya bila nak pergi simpang, kereta akan jalan lagi slow. Bila pergi ke orang kata apa highway ke, jalan besar ke, kereta akan jalan lagi laju. So benda tu dia tak konsisten. Jadi dia nampak ada perubahan. So perubahan tu ataupun orang kata apa imperfection tu akan menyebabkan nampak macam ini memang pergerakan kereta yang betul. Kalau sebelum ni saya boleh tipu orang pakai Waze dengan Strava, maka sekarang ni saya boleh tipu orang pula lah dengan Google Maps. Jadi kalau ada orang tanya saya tengah duk buat apa sekarang ni, saya boleh print screen daripada phone saya dan hantar dan cakap lah dekat dia, oh sekarang saya tengah duk drive nak pergi ke Batu Feringgi Night Market. Lah ni duk ada kat Pulau Pinang. Sedangkan saya tak ada kat Pulau Pinang pun. So sekarang ni saya akan buka Apple Maps pula. So saya nak tunjukkan dekat sini bahawa simulation GPS ni kita boleh gunakan untuk tipu location GPS pada semua application phone tu. Tak kisahlah Waze ke, Google Maps ke, ataupun Apple Maps ke, ataupun apa sajalah yang menggunakan GPS. Macam anda tengok tadi Strava pun sama je semua. So untuk contoh kali ni kita terbang pergi kat Singapura pula. Kali ni saya nak buat simulation seolah-olah macam saya tengah duduk berjalan dekat depan Marina Bay, dekat apa ni, Bayfront Avenue punya jalan tu lah. So kalau anda tengok dekat Apple Maps tu, memang nampak lah seolah-olah macam saya tengah duduk berjalan ataupun bergerak sambil duduk pegang phone ni. Sebelum ni kita duk tipu location ni menggunakan navigation app seperti Waze dan sebagainya. So sekarang ni saya tunjuk dekat anda pula apa yang kita boleh buat pakai WhatsApp.
Biasanya kalau kita nak beritahu ke orang location kita akan share location. So location ni mesti ada dua lah, sama ada kita search location kat atas address bar tu dan kita masukkan dekat situ, ataupun kita send kita punya current location. So macam contohnya sekarang saya set saya punya location tu ada dekat Masjid Negara ni, dan bila saya send saya punya current location, bila orang tekan kat situ dia akan nampak saya duduk kat Masjid Negara. Tapi kalau saya nak suruh nampak lagi realistik, saya share saya punya live location. Yang ni memang orang tak akan tahulah kita duk menipu. So bila saya duk share live location ni, orang akan ingat saya ni seolah-olah tengah duk ada dekat Masjid Negara sekarang ni. So macam contoh ni saya share saya punya details ni tengah solat. So bila orang tekan saya punya live location, nampak saya duk ada kat tengah masjid ni. Jadi kalau macam saya nak buat satu jalan cerita, saya boleh katalah lepas semayang kat masjid nanti, lepas semayang isyak ke apa-apa, saya nak pergi makan dekat Suria KLCC pula apa kan. So kita stop sharing location tu dan kita ubahlah kita punya location dekat dalam simulator tu. So sekarang saya set pula saya duduk dekat KLCC. Kita boleh set location kita dekat mana-mana saja yang kita nak dalam simulation tool tu. So macam sekarang ni saya nak set location saya adalah di dalam bangunan Suria KLCC. Jadi kalau saya share saya punya location dekat WhatsApp, bila dibuka, orang akan nampak saya punya current location adalah dekat dalam Suria KLCC. Kalau kita nak bagi nampak lagi real, so instead of kita just share normal location macam tu je, kita buat macam mana kita buat tadi lah, kita share live location. So saya set, siapa-siapa yang duk cari saya dalam masa 15 minit ni, semua akan nampak seolah-olah saya tengah duk berada dalam KLCC. Jadi apa yang anda tengah tengok atas skrin belah kiri sekarang ni, itu adalah screen capture daripada telefon iPhone saya yang satu lagi lah, di mana saya gunakan iPhone X ni untuk hantar WhatsApp message kepada telefon iPhone saya yang satu lagi tu. So bila saya buka message yang ada shared location dengan live location tu, saya akan nampak kedudukan telefon iPhone X ni dekat KLCC. Dan even kalau saya buka live location ni, saya akan nampak current location tu duduk ada dalam Suria KLCC. So inilah apa yang orang lain nampak apabila anda share live location. Maka sekarang ni anda tahulah macam mana orang duk tipu location dekat dalam iPhone. Dalam video ni saya bukan nak ajar anda cara-cara untuk menipu, tapi nak memberikan kesedaran kepada anda semua bahawa benda ni boleh dibuat. Okey, selesai episod kita pada minggu ini. InsyaAllah kita akan jumpa dalam episod akan datang. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, share dan follow Pendakwah Teknologi.